Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan. Salam Melaka berwibawa, pintar hijau bersih, saudari-saudari gelai. Manakam semina huarman ni hauma kaifalikum ana bil khair. Syukran mararan huaran inturang memandai iciaran tacahau. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka dan juga penganalisis politik. Saudara, hari ini kita berada di dataran keris Alur Gajah Melaka. Di sinilah kita perlu mengetahui bahawa akan bermulanya pilihan raya negeri Melaka melibatkan tiga daerah, iaitu daerah Alur Gajah Melaka, kemudiannya Melaka Tengah dan daerah Jasin. Saudara, di N4 kursi panas, iaitu kursi antaranya kursi yang digazetkan bakal menjadi Ketua Menteri Melaka, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Sulaiman Mak Ali. Datuk Seri Sulaiman Mak Ali digazetkan sebagai poster boy ataupun bakal Ketua Menteri Melaka apabila UMNO dan Barisan Nasional menang pilihan raya di peringkat Kerajaan Negeri Melaka. Sekiranya mereka mendapat 15 kursi daripada mungkin 28 kursi yang dipertandingkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pesaing beliau antaranya 3 calon, termasuklah daripada Bersatu, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, iaitu Muhammad Asri Ibrahim. Pakatan Harapan mempunyai kekuatan sebab antara parti yang paling kuat di negeri Melaka iaitu adalah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Mereka, kedua parti ini adalah parti dominan, dan sebaliknya kita juga ada Perikatan Nasional, seterusnya Putra dan calon bebas. Baik saudara, di Don Lendu iaitu N4 ini, kalau kita melihat pengundi berdaftar seramai hampir 10,561 orang. Saudara, dalam 10,561 orang bukanlah satu isu yang besar. Sekiranya mana-mana calon, khususnya Yang Berhormat Datuk Seri Sulaiman Mak Ali, sekiranya beliau menjaga, mendekati turun padang dan sentiasa mendampingi, menziarahi komitmen yang berterusan daripada kepimpinan beliau apabila PNBN menerajui kepimpinan, ataupun sebelum ini beliau adalah penyandang kerusi ini yang mendapat majoriti hampir 627 kerusi dalam pilihan raya yang ke-14. Dan sekarang ini pilihan raya ke-15. Sudah pasti beliau mempunyai peluang yang cerah kerana beliau antaranya adalah kerajaan caretaker dari segi budgeting, dari segi pengaruh kepimpinan kerajaan, dari segi publicity media, dari segi agensi-agensi kerajaan, government machinery adalah di bawah kepimpinan Sulaiman Mak Ali. Maka itu antara kekuatan, dan kita perlu ingat di kerajaan persekutuan, ya, kerajaan yang dipimpini oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, iaitu di bawah kepimpinan UMNO Barisan Nasional, sekali lagi memberi kekuatan kepada kemenangan yang bakal diraih oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sulaiman Mak Ali. Tetapi apapun, kita jangan memandang enteng terhadap kekuatan, pengaruh, kedudukan, kredibiliti, mungkin juga calon daripada Pakatan Harapan. Tetapi apa yang kita melihat adalah kekuatan yang dimiliki oleh Pakatan Harapan pada tahun 2018 pilihan raya ke-14. Maka pada ketika itu kita dapati dia di kalangan pemimpin-pemimpin yang telah bersama Pakatan Harapan full swing, iaitu antaranya kepimpinan Presiden Pakatan Harapan pada ketika ini Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudiannya Tun Dr. Mahathir daripada Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada Bersatu, dan Lee Kim Siang, Ling Guang Eng, seterusnya YB Mak Sabu daripada Amanah. Dan inilah antara gandingan-gandingan yang menumbangkan Barisan Nasional dan UMNO pada ketika itu, yang dikatakan terpalit dengan segala rasuah salah guna kuasa, ketirisan dan pelbagai isu, termasuklah One Malaysia Dana dan isu-isu berkaitan menjual aset Velcro dan juga aset-aset MARA, dan juga melibatkan isu kewangan tabung haji diselewengkan dan sebagainya, isu-isu yang diterjemahkan kepada rakyat melalui kempen politik dan ceramah. Ini telah menyebabkan rakyat, khususnya masyarakat Malaysia ataupun pengundi-pengundi Malaysia pada 2018 telah bangkit menterjemahkan kemenangan yang begitu utuh kepada Pakatan Harapan. Tetapi perlu diingat, pada ketika ini, dalam suasana sekarang ini, kekuatan itu tidak ada lagi pada Pakatan kerana Tuan Mahathir telah keluar, tidak mahu bersama Pakatan khususnya ataupun meraihkan pertandingan
disebutnya Pilihan Raya Negeri Melaka, pejuang di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir hanya menjadi pemerhati, begitu juga muda. Dan saudara, kita perlu ingat di sini pada hari ini, sekarang ini Pakatan Harapan berhadapan di antara parti komponennya iaitu PKR, DAP, Amanah. Maka mereka berusaha keras untuk memenangi pilihan raya negeri Melaka. Tetapi persoalan dan isunya adalah, adakah rakyat khususnya pengundi Melaka mau hadir dan mereka membuang undi pada 16 November dan 20 November. Perlu diingat, pada 16 November adalah pengundi awal, antaranya melibatkan anggota tentera, polis diraja Malaysia. Dalam lingkungan 2,300 lebih anggota polis akan mengundi. Kemudiannya hampir 10,000 anggota tentera akan mengundi. Persoalannya sekarang ini, adakah pengundi-pengundi ini akan membuang undi, dan kita akan melihat keputusannya, adakah keputusannya menyebelahi Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional. Maka saya dengan yakin, dan saya melihat dari segi analisa, dari segi logik akalnya, dari segi kekuatannya, dari segi pengaruhnya, memanglah N4 ini, kursi N4 Don Lendu memang mempunyai potensi dimenangi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Tetapi kita jangan terlalu gairah dan yakin. Ingatlah bahawa apa sahaja boleh berlaku dalam politik. Sesuatu perkara yang tidak dapat dijangkakan. Dan saya telah melalui beberapa kawasan di Lendu dan juga kawasan di Taman Dataran Keris dan Alur Gajah. Saya dapati khususnya pembangunan sedang rancak dilakukan secara tiba-tiba. Inilah suasana. Ada kelebihannya pilihan raya. Di samping kita berhadapan dengan COVID-19, tekanan COVID-19, dan kita perlu mematuhi SOP. Tetapi dalam masa yang sama, pelbagai jentera kerajaan sedang menurap jalan, membaiki jalan, dan jentera-jentera kerajaan, agensi-agensi kerajaan turun padang secara tiba-tiba. Mereka mendapat satu semangat yang mana untuk terus melaksanakan segala kerja-kerja yang terbengkalai. Adakah ini sebenarnya erti pilihan raya? Adakah ini sebenarnya satu tanda yang mana wakil rakyat sedang menagih simpati untuk memastikan supaya di kawasan, di lokaliti peti undi mereka ataupun di daerah-daerah mereka tidak akan ada pengundi yang kecewa, marah dan membaikot, tidak mahu mengundi. Tapi apapun, saya ingin menyarankan pada tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah, kalau kita gagal hadir mengundi, maka kita perlu tunggu 5 tahun lagi untuk turun padan. Kita akan merana, menyeksa diri kita. Dan ramai yang menyatakan mereka tidak mahu kerajaan kleptokrat, salah guna kuasa, ketirisan, rasuah, kerajaan-kerajaan yang tidak stabil dan kerajaan-kerajaan yang tidak kredibel. Maka sudah jadi tanggungjawab masyarakat, khususnya pengundi Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kedah, Protein asli. Maka turunlah mengikut SOP dan jalankan tanggungjawab anda. Bidat, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.